Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nuril mudhhib lin nisyan bi nurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu 'ilmullah wa ba'du. Yang berbahagia Tuan Haji Kamaruddin, pengurusi Masjid Nur Saadah, timbalan pengurusi dan seluruh jawatan kuasa tadbir masjid, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan kita sentiasa di dalam pemeliharaan Allah dan dikurniakan kesihatan yang baik dan dijauhkan dari segala musibah dan bala dan wabak penyakit. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini seperti biasa kita akan sambung pengajian kitab yang barakah, kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, karya asal bagi Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu wa ardah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi asrarihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kitab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan tajuk Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Kita sambung perbincangan kita pada muka surat 92 di bawah tajuk Bahaya Kejahilan dalam Hukum. Orang Islam mestilah mengetahui hukum. Bila sebut hukum ni, kalau kata hukum fiqh, sama ada halal, haram, wajib, sunat, harus, makruh. Kalau hukum yang 5 itulah kan? Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Lepas tu sah ataupun batal kan? Kita mesti tahu mengenai hukum. Kalau tidak, ia mudah tercebur ke dalam perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada suka atau tidak. Bila kita jahil tentang hukum, lebih-lebih lagi hukum hakam yang asas dalam kehidupan kita ni, kita mudah tercebur ke dalam perkara yang Allah tak redha, sama ada kita sedar ataupun tidak. Sebab orang yang jahil sentiasa terdedah ke dalam kemurkaan Allah Ta'ala dan terbenam ke dalam kecelakaan disebabkan kejahilannya. Punca asalnya jahil. Dengan sebab jahil itu, kadang-kadang kita buat perkara yang Allah tak redha tu dalam keadaan kita rasa benda tu betul. Jahil ni kalau setakat jahil, kita tak tahu, dalam keadaan kita tahu, kita tidak tahu, kita terus belajar, itu tak apa lagi. Itu namanya jahil basit, jahil selapis. Jahil yang memang kita tahu kita jahil, kita belajar, boleh hilang kejahilan itu. Tapi yang lebih bahaya lagi ialah jahil murakkab, jahil yang bersusun ataupun berlapis di atas kedua kejahilan. Dia jahil, tapi dia tak rasa dia tu jahil. Dia ingat dia tahu, maka dia amalkan benda yang tak betul itu dalam tempoh yang lama, dalam keadaan dia rasa benda tu betul. Dia tak rasa dia jahil. Yang tu lagi bahaya. Kalau jahil murakkab lagi bahaya. Dia boleh mengundang kemurkaan Allah dan membenamkan diri ke dalam kecelakaan. Betapa tidak mungkin perkara wajib disangkanya haram dan dikatakan wajib, dan dikatakan tidak wajib. Boleh jadi ada benda yang wajib, dan kalau dia punya kejahilan sampai tahap dia rasa benda itu tak wajib. Ada di kalangan manusia hari ini masih beranggapan kalau perempuan pakai tudung tu tak wajib.
Ada di kalangan manusia begitu. Bagi mereka perempuan pakai tudung tu serupa macam lelaki pakai kopiah lah. Sebab tu dia akan pakai pada majlis-majlis tertentu. Ada majlis-majlis keagamaan dia pakai. Lepas tu dia tanggal. Rupanya dia beranggapan benda tu tak wajib. Serupa macam lelaki pakai kopiah lah. Ada majlis-majlis keagamaan pakai kopiah. Waktu biasa tak pakai kopiah. Begitu. Jahil tu sampai tahap benda yang wajib dia anggap tak wajib. Bahkan lebih bahaya lagi kalau sampai tahap yang wajib dia anggap haram. Itu lagi berat. Itu lagi berat tu. Manakala perkara haram dianggap wajib sebagai satu ketaatan. Ada benda yang haram, tiba-tiba dikatakan benda tu wajib, sehingga dikatakan tidak haram. Ada manusia yang kadang-kadang dia suka bersedekah, tapi dalam masa yang sama dia abaikan kewajipan zakat. Ada manusia yang dia mendahulukan benda yang tidak wajib dalam keadaan dia abaikan perkara yang wajib. Ada mereka yang sepatutnya kalau ikut hukum dia belum wajib menunaikan haji sebagai contoh, tapi dia pula nak buat juga. Dia pergi menunaikan haji dalam keadaan hutang orang dia tak bayar. Saya buat contoh ni. Dan ini contoh yang disebut dalam kitab fiqh. Nak pergi haji sebagai contoh ada kewajipan dia, ada syarat-syarat dia. Tak cukup syarat tak wajib pergi haji. Antara syarat yang tak lepas ialah apabila dia ada hutang dengan orang lagi. Hutang ni ada dua kategori kalau zaman sekarang ni lah. Zaman lah ada hutang yang memang hutang seperti tadi lah. Adapun kalau hutang yang memang dijadualkan pembayarannya, orang hutang kereta, hutang rumah, itu sampai bila pun tak habis. Memang dijadualkan bayaran bulan ni, itu tak apa. Hutang seperti itu tak apa. Kalau nak kira hak tu jenuh tak habis hutang lah. Ini hutang cara peribadi. Tuan punya hutang tu sepatutnya kalau dia nak pergi haji, dia kena minta izin daripada tuan punya hutang tu. Hatta kalau tuan punya hutang tu izinkan, tak apalah, hang balik lagi baru hang bayar. Kata ulama tak wajib pergi juga. Sebab apa? Sebab sebenarnya kewajipan hutang tu dah sampai. Walaupun tuan punya hutang tu izinkan sekalipun, tak wajib dia pergi. Kalau tak pergi, tak berdosa lagi. Apatah lagi kalau kata dia pergi dalam keadaan dia tak bayar hutang orang. Saya buat contoh ni. Bayar hutang tu wajib, tiba-tiba dia dahulukan benda yang tidak wajib. Bahkan sampai tahap kadang-kadang dia abaikan nafkah yang wajib. Saya buat contoh, ni nak buat contoh benda yang dia rasa wajib, padahal benda tu haram sebenarnya. Apa maksud? Al-Imam Al-Haddad, ada orang yang anggap benda wajib tu haram, benda haram wajib. Macam tadi, pergi haji dalam keadaan dia mengabaikan nafkah orang yang wajib dinafkahi. Nafkah tu wajib, sedangkan dia pergi tu haram hukum ketika tu. Dia beranggapan dia buat benda yang wajib, sedangkan dia pergi dalam keadaan dia mengabaikan nafkah yang wajib. Anak bini dia tak cukup makan sebagai contoh semua kan. Ketika tu dia dah buat benda yang haram dalam keadaan dia rasa benda tu wajib. Tuan-tuan boleh nampak kan apa yang saya buat contoh ni? Contoh ni disebut dalam kitab fiqh kan, disebut benda asal menunaikan haji wajib, tapi wajib tu ialah setelah cukup segala syarat-syaratnya. Bukan setakat belanja kita tu pergi balik cukup. Termasuklah orang yang wajib kita nafkahi. Kalau di bawah kamu tu ada lagi 5-6 orang anak yang wajib kamu nafkahi, itu wajib. Nafkah ni wajib. Tiba-tiba dia abaikan yang tu, dia pergi dulu, dia utamakan yang tu. Dia abaikan hutang orang tadi, dia pergi dulu. Dia beranggapan dia buat benda wajib, sebenarnya dia dah abaikan yang wajib, memberi nafkah anak-anak yang ditinggalkan tu, dan dia buat benda yang haram sebenarnya, dalam keadaan dia tak sedar. Itu contoh. Itu sebagai contoh. Ada orang dia dahulukan memberi sedekah, sedangkan apa dia? Zakat dia belum ditunaikan lagi. Itu contoh benda yang dia rasa benda tu ketaatan, tetapi sebenarnya benda tu ialah bukan ketaatan. Puncanya apa tuan-tuan? Puncanya ialah sebab jahil tentang hukum hakam. Macam mana? Kalau kata dia niat nak bayar zakat, namanya zakat lah, bukan nama sedekah lagi. Tuan punya beri tu yang kena niatkan zakat. Kalau dia niat zakat, zakat. Ni saya cerita ni benda hak daripada cerita lah kan. Dia berkata ada di kalangan benda tu memang betul berlaku kan.
kan? Ada di kalangan sebahagian korporat ni. Zakat tak bayar. Ni cerita betul ni. Tuan-tuan pun mungkin lebih tahu benda tu. Tapi dia buat jamuan besar-besar, panggil orang. Biasalah jamuan tu ada dia punya apa, sambil-sambil nak promosi dia punya bisnes tu. Zakat tak bayar, dia beritahu. Tapi dia buat jamuan anak yatim. Benda jamuan-jamuan tu sunat je. Hal zakat yang wajib. Pasal apa hang abaikan zakat tu, tiba-tiba dahulukan yang sunat tu? Sebab hak ni dia ada ni kan, nak menaikkan nama dia. nak apa nama, ada strategi daripada apa nama, nak menaikkan bisnes dia tu. Sepatutnya kalau hang bayar zakat tu, itu yang lebih utama. Saya cerita tu contoh yang diceritakan kepada saya, yang memang betul-betul berlaku. Mudah-mudahan zaman lah tak berlaku lah, wallahualam. Mudah-mudahan tak berlaku. Sama juga contoh yang saya buat tadi. Memang ada orang dia sanggup utamakan nak pergi haji ketika, sedangkan ada nafkah yang belum selesai lagi, ada hutang yang belum selesai lagi. Jadi dia anggap benda dibuat tu wajib, sedangkan dalam kitab fiqh sebut haram tu. Sebab nafkah tu wajib. Kalau kata tak cukup lagi, mana kata perbelanjaan tak cukup lagi, tak wajib ambil, tapi pun tak berdosa. Dia tak takdirkan hang mati tak buat haji tu pun tak berdosa. Sebab apa? Sebab syaratnya belum cukup lagi. Kan syaratnya bukan setakat belanja kita cukup, termasuk orang yang masih di bawah tanggungan kita, termasuklah hutang-hutang yang masih bersangkut dengan kita. Cuma kalau zaman moden ni, hutang-hutang seperti hutang kereta, hutang rumah tu dikecualikan. Sebab itu memang hutang yang dijadualkan, dibayar secara tempoh tertentu. Hak tu lain. Tapi hutang-hutang peribadi ni, kita tak lepas lagi dengan orang tu. Tiba-tiba kita buat tak tahu je. Kita rasa kita buat ibadat, sedangkan kita buat maksiat sebenarnya. Itu benda yang memang berlaku. Puncanya apa? Disebabkan kejahilan. Itu sebab jahil dalam hukum ni benda yang bahaya. Di situlah terletaknya kemuncak bahaya dan mudarat yang tidak terhingga bagi orang-orang yang jahil. Tidak mustahil mereka akan terjebak dengan perkara-perkara yang boleh menarik mereka kepada kufur disebabkan kejahilan mereka. Na'udzubillah. Sampai tahap dia boleh membawa kepada kufur. Hak tu lagi berat. Dan kalau peringkat biasa ni mungkin setakat benda yang haram diingat wajib, benda yang wajib sebaliknya. Kalau dibiarkan lagi sampai tahap mungkin boleh membawa kepada kufur. Dari jahil itulah punca sesat. Kalau kita lihat Bani Israel dulu rosak, yang pertama disebabkan para pendeta mereka ataupun ulama mereka tidak amanah. Mereka yang mengubah isi kandungan Taurat tu mengikut sesuka hati mereka, disebabkan tak kena dengan nafsu mereka. Punca yang kedua disebabkan kejahilan orang-orang awam mereka. Allah sendiri sebut, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah. Di kalangan mereka tu ramai yang ummiyun. Ummiyun ni buta huruf, jahil, tak tahu apa. Dia tak tahu daripada Alkitab, Taurat tu, melainkan apa yang disuap pada mereka. Bila kata ulama mereka tu suap benda yang salah, benda yang meleweng, mereka telan bulat-bulat. Dia boleh membawa kepada kufur. Sampai tahap kufur apa? Tak beriman dengan Nabi SAW. Punca asalnya ulama mereka tak puas hati, sedangkan para pendeta mereka tahu tentang Nabi akhir zaman. Jadi mereka bajet tu nak keluar mesti dari Bani Israel, bangsa terpilih. Tiba-tiba Allah lahirkan dari bangsa Arab, Quraisy, tak boleh terima. Mereka sembunyi isi sebenar Taurat, mereka selewengkan. Yang bawah ni telan saja, terima bulat-bulat. Punca asal jahil, sesat, bawa pada kufur, membawa kepada kufur. Na'udzubillah. Ataupun mungkin sekali perkara itu sendiri adalah kufur. Kadang-kadang benda dia buat tu memang kufur, sebagaimana ternyata dari hal dan keadaan mereka. Ataupun jika diperhatikan perbuatan dan percakapan mereka, ada juga di kalangan orang yang asalnya Islam, tapi disebabkan perkataan, perbuatan mereka membawa kepada kekufuran. Kadang-kadang mungkin dengan nada bergurau, tapi disebabkan kejahilan sampai tahap mempersenda-sendakan agama, dia boleh bawa pada kufur. Ni ada kufur ni dia kan payah sangat pun, dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan i'tiqad. Na'udzubillah.
Tuhan tidak akan menerima apapun alasan dari mereka ini di kemudian hari. Alasan sebab jahil, Tuhan tak terima. Sebab apa Tuhan tak terima? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan mereka supaya menuntut ilmu. Ayat hak mula-mula turun pun Iqra', betul tak tuan-tuan? Iqra'. Hak mula-mula turun di Gua Hira. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Bacalah. Ayat mula-mula turun tak suruh semayang, tak suruh sedekah, tak suruh jihad, tak suruh lagi benda lain. Ayat mula-mula turun baca. Baca ni simbol kepada ilmu. Jadi nak ceritanya suruh mengaji. Tiba-tiba kita boleh abaikan ilmu. Yang syai'ah setengah-setengah tu ilmu dunia boleh mengaji. Sampai PhD boleh mengaji. Tapi ilmu-ilmu yang asas, mandi wajib pun tak erti lagi. Tutup aurat pun tak erti beza lagi. Yang mana aurat, yang mana bukan. Rukun solat, syarat sah solat dan sebagainya tak lepas lagi. Tapi ilmu dunia boleh mengaji. Sampai Meratahala kan, sampai ke mana, sampai ke Eropah, sampai ke mana boleh. Tiba-tiba kita nak beralasan sebab kita tak tahu, alasan tu tidak akan Allah terima. Sebab Allah dah perintah untuk menuntut ilmu dan telah memudahkan cara-cara dan sebab-sebab untuk tujuan itu. Al-Quran baca pun tak kerti, tak ada alasan, Allah tak terima. Benda lain kita boleh mengaji. Apa nama, cakap orang putih boleh sampai orang putih pun kalah. Orang putih kalah lah kan. Balik Malaysia cakap pun mulut pelat kan. Cakap orang putih pelat kan. Orang putih pun tak pelat sampai tara tu kan. Tiba-tiba Quran tak kerti baca kan. Alasannya apa? Tak dan, tak sempat. Sedangkan Allah bagi tahu, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Demi sesungguhnya kami telah permudahkan Al-Quran itu sebagai peringatan. Fahal mim muddakir, adakah orang yang nak ambil peringatan? Maknanya Quran ni Allah jadikan dia mudah kan? Zaman ini berbagai-bagai cara. Kalau zaman kita dulu mungkin mengaji pakai muqaddam, lah ni dah ada macam-macam. Al-Baghdadi pun ada, dengan Iqra' pun ada, qiraati, bagai-bagai cara. Tak ada masalah, boleh mulakan. Walaupun dah berusia pun boleh mulakan. Semua alasan tu Allah tidak akan terima. Tuhan juga telah mewajibkan ke atas para ulama supaya mengajarkan mereka. Allah lahirkan, Allah dengan rahmatnya lahirkan para ulama pewaris Nabi kan. Di mana-mana pun kita boleh jumpa. Kalau macam kita di Kedah ni berlambak-lambak para ulama, para ustaz, di mana-mana pun ada kan. Nak mengaji ni cukup senang. Kita nak dengan tak nak je. Jika mereka masih cuai dan lalai juga sesudah semua ini, maka jelaslah sebabnya kerana hati dan jiwa mereka terlampau bergantung kepada dunia dan sayangkan dunia. Itu punca sebenarnya kan? Kalau tak ada mengaji juga, tak boleh juga menuntut ilmu, lebih-lebih lagi ilmu fardu ain yang tidak dapat tidak. Semua alasan Allah tidak akan terima. Sebab puncanya ialah cinta dunia yang melampau, terlampau sibuk dengan dunia sampai tahap mengabaikan akhirat, mengabaikan agama, sehingga jiwa mereka tertunduk di bawah takluk hawa nafsu. Orang macam ni yang Allah sebut, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak melihat mereka yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya? Dia ikut apa yang nafsu dia nak. Nafsu nak ligan dunia sampai abaikan agama. Nafsu suruh bersibuk dengan dunia sampai tahap nak baca Quran pun tak ada masa. Nak mengaji Quran pun tak dan. Nafsu sibukkan diri kita sampai tahap nak menuntut ilmu fardu ain pun tak dan. Lama kelamaan nafsu tu jadi seperti Tuhan. Sebab dia akan ikut apa kehendak nafsu dia. Lalu bertambah jauhlah diri mereka dari Allah Ta'ala. Kuih lama kuih jauh. Sepatutnya makin tua, makin berumur ni makin dekat dengan Tuhan kan? Jadi makin tua makin kuih serabut tengok kan? Makin tua makin tak betul, bahaya ni kan? Sehingga menyebabkan mereka menerima kutukan dan tersingkir dari nikmat dan rahmatnya. Na'udzubillah. Kalau sampai tahap terima kutukan, dijauhkan daripada nikmat dan rahmat Allah, hak tu bahaya. Demikianlah huraian mengenai menuntut ilmu yang wajib, yang tidak boleh tidak pasti setiap Muslim mengetahuinya. Ilmu akidah secara asasnya, ilmu fiqah yang tidak dapat tidak, yang berkaitan dengan apa yang kita buat sehari-hari,
ilmu akhlak, pembersihan jiwa, kan, ilmu tasawuf yang asas-asas, hak tu semua fardu ain. Termasuklah ilmu Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, paling kurang nak bagi lepas Al-Fatihah kita tu, untuk mengesahkan solat kita. Yang berkaitan dengan hukum hakam seharian, itu fardu ain. Tak dapat tidak, setiap orang Islam mesti tahu. Yang hairan sekali, anda mendapati si jahil yang terpedaya itu tidak pernah mengenal penat lelah dalam mencari kekayaan dunia siang dan malam. Hak peliknya, untuk Liga Dunia banyak masa pula, cukup masa. Tak cukup dengan kerja siang, kerja malam lagi, kan? Tak cukup kerja 8 jam, 12 jam buat OT, tak apalah, tak ada masalah apa. Malam tambah lagi, sampai 16 jam kerja. Kerja tu pulanglah, kan? Kalau memang dia kerja tu memang untuk memenuhi keperluan nafkah anak isteri, tak ada masalah, kalau niat dia betul. Tapi kalau sampai tahap agama dia abaikan, itu tak betul dah tu, kan? Itu tak kena dah tu. Sentiasa mengejar dan bertungkus lumus untuk mengumpul dan menahannya. Bahkan ada kategori manusia kita tengok, kalau ikut dia punya kerja tu cukup dah, lebih daripada cukup, tengok. Ada macam tu, kita perhatikan. Tapi dia masih lagi nak bersibuk, masih lagi duk sibuk dengan benda tu, benda ni, kan? Nak buat benda tu, nak bisnes benda tu. Nak kata digunakan untuk agama sangat, tak juga, kan? Kalau ikutkan harta dia tu, rasanya sampai anak cucu pun tak habis makan. Ada orang kategori itu, tapi dia suka menyibukkan diri dia dengan benda-benda yang lain. Kalau kata dia buat tu memang, memang dia khas. Sepatutnya hujung-hujung usia kita ni tuan-tuan, tumpu kepada akhirat je. Tak tahu nak mati, nak menjemput bila, betul tak? Kan? Dunia ni nak ligan sampai ke bila tak sudah? Kan? Lain kalau kata hang, tujuan hang tu untuk apa? Memang hang buat untuk agama, kan? Untuk infak fisabilillah dan sebagainya, itu tak apa. Tapi kalau tengok dari anak-anak semua lepas dah, ada orang jadi gitu, kan? Tengok harta dia tu sampai cucu pun rasa tak habis makan, tapi masih bersibuk lagi. Sibuk ligan sana, ligan sini. Solat 5 waktu pun kadang-kadang, kan, nak berjemaah pun lagi jauh. Kalau masa muda tak dan, waktu tua tu lah paling kurang, kan? Waktu pencen tu lah paling kurang. Kita nak melazimi solat jemaah 5 waktu. Kalau kata waktu tu pun kita tak buat benda tu, agak-agak bila lagi tuan-tuan? Dunia ni memang takkan habis. Kalau nak kira berniaga ni sampai ke sudah pun tak habis. Kalau sampai tahap benda tu menyibukkan kita daripada akhirat kita. Kalau waktu tu kita tak lagi tumpu untuk baca Quran, untuk fahamkan Al-Quran, untuk buat ibadat-ibadat sunat yang lain, rasa-rasa bila lagi tu? Apa yang mereka utamakan ialah kesenangan hidup di dunia dengan harta kekayaan itu. Harta dah, tapi nak lagi. Memang manusia ni tak pernah puas. Bila hawa nafsu tu tadi kan, dijadikan seperti Tuhan, maka kekayaan dunia ni, kaya macam mana pun tak pernah puas. Serta bersedia untuk memberikan berbagai-bagai alasan untuk mempertahankan diri kerana yang demikian. Kalau orang kata pun dia akan pusing, dia akan bagi boleh kat dia juga. Di sebalik itu, anda mendapati dirinya pula jahil mengenai urusan agama. Itu pelik. Adapun kalau kata agama pun dia tak jahil, kan, akhirat dia tak lalaikan, itu tak ada masalah apa, kan? Tidak pernah meluangkan masa untuk menuntut ilmu. Tidak suka hadir dalam majlis-majlis para ulama agar dapat mempelajari sesuatu hukum agama. Jika ditanyakan mengapa mereka bersikap begitu, niscaya mereka akan memberikan alasan-alasan yang menyebabkan mereka jatuh hina dalam pandangan Allah Ta'ala, seperti berkata, saya tidak ada masa lapang. Kalau kata dengan Tuhan pun hang tak ada masa, agak-agak, hang layak ke nanti untuk menerima, untuk bertemu Allah dalam keadaan Allah redha. Dengan Tuhan hang tak luangkan masa langsung. Atau saya ada banyak kerja dan urusan dan sebagainya. Dia lupa dia tu Allah jadikan. Dia lupa dia hidup tu untuk kerja tu ke untuk Tuhan. Padahal Allah Ta'ala yang kepadanya wajib kita memuji, telah membukakan jalan untuk mereka menuntut ilmu dari para ulama, sedang mempelajari sekadar yang fardu ain dari hukum hakam agama, tidaklah memerlukan belanja yang besar. Sakat nak mengaji fardu ain ni tuan-tuan, bukan nak pergi musafir sampai ke Mesir, ke Timur Tengah dan sebagainya. Sakat lepas fardu ain ni tepi rumah kita pun lepas, betul tak?
Dan hak tu kalau orang nak ngaji tinggi, hak tu dia nak pengkhususan dalam bidang agama, hak tu lain. Itu mengaji sampai nak jadi ustaz, jadi para ulama dan sebagainya. Adapun sekadar mengaji fardu ain ni bukan perlu belanja besar pun. Kalau kita nak mengaji apa nama cara khususi, kan, cara privacy, dia pun tak ada masalah, boleh kan. Tak belanja besar pun. Kan, kalau setakat nak bagi lepas fardu ain tu. Akan tetapi jika perkara itu dari urusan dunia, maka untuk mendapatkan barang yang sedikit saja sudah perlu membayar belanja yang banyak, di samping harus berusaha dengan susah payah dan bekerja dengan penat lelah. Imam Al-Haddad rahimahullah, tuan-tuan, nak cuba bandingkan bagaimana ada orang yang sanggup ligan dunia walaupun benda tu susah, dia akan cari juga. Sedangkan benda akhirat tu kalau ikut tak perlu belanja besar pun. Sekadar nak lepas fardu ain, bukan perlu modal beribu-ribu pun, tak perlu pun. Tapi orang sanggup abaikan benda yang untuk kepentingan agama dan akhiratnya. Tapi kalau dunia, walaupun benda tu susah macam mana, sanggup berpenat lelah untuk mendapatkan dunia tu. Dan nak ceritanya bagaimana tertutupnya pandangan mata hati orang tadi sampai tak reti bezakan yang mana intan, yang mana kaca. Jelaslah si jahil itu telah tertarik kepada urusan dunia kerana hatinya telah mati. Dunia ni, tuan-tuan, kalau kata dah masuk cinta dalam hati kita, disebut dalam hadis, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kasih kepada dunia, cinta kepada dunia itu ialah punca segala kesalahan. Dunia ni kalau dah masuk dalam hati, melekat dalam hati sampai tahap cinta terhadap dunia itu mengatasi cinta akhirat, mengatasi cinta Allah dan Rasul, dia akan membawa kepada kerosakan. Hubbud dunia, kasih dunia, ra'su, kepala, kulli khati'ah, setiap kesalahan. Orang makan rasuah sebab apa? Sebab cinta dunia. Orang sanggup khianat sebab apa? Sebab cinta dunia. Orang mencuri, menyamun, merampok dan sebagainya, merompak sebab cinta dunia. Betul tak? Orang sanggup makan benda haram sebab cinta dunia. Orang sanggup menipu dalam perniagaan dan sebagainya sebab cinta dunia. Benda apa pun sebab cinta dunia. Punca dia sebab cinta dunia. Bila cinta dunia tu, dia boleh membawa kepada pintu-pintu kejahatan yang amat banyak. Sebab itulah ia berani memperkecil-kecil urusan agama serta meringan-ringankan urusan akhirat. Ia melihat keperluannya kepada mata benda dunia itu sentiasa hadir, ada di hadapan mata, manakala keperluannya kepada ilmu agama masih jauh dan hampir-hampir tidak ada. Sampai tahap benda yang lebih penting dianggap ringan. Dunia bukan tak penting, dunia tu sebab kita duduk atas dunia, memang perlu diurus. Tapi akhirat tu dia lebih penting. Dia begitu. Bukan dunia tak penting, dunia penting, tapi akhirat tu dia lebih penting. Sebab akhirat tu tempat kita kekal abadi. Dunia ni sat je sementara. Jadi kalau kata benda yang lebih penting dianggap ringan, dia utamakan benda yang kurang penting berbanding yang lebih penting tu, hal tu yang bahaya tu. Sampai tahap dia mengusahakan untuk seluruh hidup yang sementara ni dia abaikan hidup yang kekal abadi tanpa ada mati. Rugi ya? Memang benar, kerana ia tidak akan memerlukannya dan tidak akan merasakan manfaatnya. Ilmu agama fardu ain tu dia tak rasa keperluannya, tak rasa manfaatnya, melainkan sesudah mati. Dah mati besok baru dia tahu. Dan sebab tu mati tu disebut yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga sampai kepadamu oleh yakin. Ada orang salah faham ayat ni, oh, bila kita dah sampai tahap yakin tak perlu sembah Tuhan dah. Tak. Maksud yakin dalam ayat tu ialah mati. Sebab bila orang mati ni, dia betul-betul yakin, hakul yakin. Semua benda yang dia dengar sebelum ni, daripada alam sesudah mati tu, start daripada alam barzah. Alam barzah ni pintu menuju alam akhirat. Semua yang dengar sebelum ni, sekarang ni dia betul-betul yakin. Dia nampak betul dengan mata kepala dia. Dia lihat bagaimana soal malaikat dalam kubur, dia rasa sendiri. Sebab tu mati tu memang satu benda yang
hakul yakin, yang sebenar-benar yakin. Ketika tu hijab akan terbuka, baru dia tahu betapa pentingnya ilmu yang memberi manfaat, yang menolong dia dalam kubur nanti sampailah ke akhirat. Masa tu baru dia rasa, kalau lah ni sedang yakini dalam lalai, lah ni lalai, lupa selupa-lupanya akan mati, tak ingat mati kan? Kalau boleh hidup nak melongkat langit, kalau boleh 1000 tahun, 1000 tahun kan? Ia lupa selupa-lupanya akan apa yang berlaku sudah mati, kerana ia jahil, tiada berilmu. Sampai tahap kejahilan ni, sampai dia rasa hidup tu macam tak ada mati, seolah-olah begitu. Walaupun mulut dia kata dia percaya mati, tapi perbuatan dia menunjukkan seolah-olah tak percaya mati. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita tentang manusia yang bersifat demikian di dalam firman-Nya surah Ar-Rum, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Shadaqallahul azim. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Masalah tuan-tuan, ramai manusia yang tak tahu. Maksud tak tahu ni jahil. Dan bila jahil tu menyebabkan dia rasa hidup akhirat tu macam tak ada. Mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia ini, sedang mengenai hari akhirat mereka lalai. Yang mereka tahu apa yang nampak depan mata kepala mereka sekarang ni, keuntungan dunia, kelebihan dunia, hak tu dia pernah nampak. Adapun hidup yang sebalik tu, hidup hari akhirat, mereka lalai. Sebab tu kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam banyak ayat Allah ceritakan, antaranya permulaan surah Al-Baqarah tu sendiri, Allah menceritakan antara ciri-ciri orang bertakwa ni, wabil akhirati hum yuqinun. Dengan hari akhirat tu mereka yakin. Orang bertakwa ni dia yakin betul dengan hari akhirat. Sebab keyakinan dia terhadap akhirat tu akan menarik dia untuk sentiasa membuat persediaan menghadapi akhirat. Adapun orang yang tak bertakwa ni, keyakinan itu dia tak betul-betul yakin. Dia tak betul-betul masuk dalam jiwa dan keyakinan tu. Sebab tu dia tak termotivasi untuk membuat persediaan menghadapi akhirat. Dia sanggup abaikan kewajiban Allah, bahkan sanggup bergelumang dengan dosa dan maksiat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia rasa akhirat tu macam tak ada. Dan keyakinan terhadap akhirat tu tak betul-betul tertancap teguh dalam jiwa dia. Kalau tidak, masakan dia sanggup hidup dalam maksiat. Berkata Al-Hasan Al-Bisri radhiyallahu anhu, min kibarit tabi'in, ni sebahagian daripada ulama besar tabi'in, oleh kerana terlampau kenal benar akan dunia dan urusannya. Dia nak cerita, orang punya cinta dunia sampai tahap kenal betul dunia ni, seseorang boleh meneka betapa beratnya 1 dirham tanpa melihat. Nak cerita kenal betul dunia tu, kita gagal lah. Tahu dah, oh ni 5 kupang, ni 2 kupang, ni sekupang, tak tengok pun. Kalau zaman dulu dirham, dinar ni emas original, dirham tu perak original. Ketika tu mereka guna dinar, guna dirham, memang betul-betul emas dan perak original. Pegang pun dah boleh agak dah berapa gram berat dah. So buat kita hari ni ya, kita pegang tahu dah, ni 5 kupang, ni 2 kupang, ni sekupang, boleh rasa kan, boleh rasa dah kan. Terlampau mahir sampai tahap begitu, bergelumang dengan dunia. Tetapi jika ditanya tentang syarat-syarat bersuci dan sembahyang, ia akan menggeleng kepala kerana tidak tahu. Nak ceritanya tak ada masalah, kalau hang boleh mahir dunia, terpulanglah kan. Sebab dunia tu kalau kita boleh uruskan dengan betul, baguslah kan. Tapi masalahnya kalau sampai benda yang basic, ni benda yang asas sangat ni, syarat bersuci pun tak tahu, syarat-syarat sah sembahyang pun tak tahu, tu berat tu. Sebab bersuci ni setiap hari. Setiap hari kita wajib sembahyang. Imam Hasan Basri sebut benda yang kita buat setiap hari ni, bukan benda yang buat lama-lama sekali. Adapun hukum hakam tentang nikah, tak tahu, nikah sekali ya buat kan. Biasanya lah kan, biasanya sekali saja kan. Jadi kalau kita nak tahu pun sekali tu je lah kan. Benda-benda yang lain kita bergelumang masa buat benda tu lah. Adapun solat ni setiap hari. Bila setiap hari solat, maknanya setiap hari kita kena bersuci. Jadi syarat-syarat bersuci, syarat-syarat sembahyang ni benda yang basic, benda yang asas sangat.
Sebab tu kata Imam Hasan Basri, tiba-tiba yang tu tak tahu. Sedangkan dunia tu sampai berat dirham tu pun dia boleh agak. Hak ni berat berapa, hak ni berat berapa. Nak cerita bergelumang dengan dunia sampai tahap tenggelam dalam dunia, sedangkan benda keperluan asas agama dia yang sebenarnya benda ni lah nak membantu dia di akhirat, dia boleh abaikan. Kesimpulannya bahawa kejahilan itu adalah pokok segala kecelakaan dan bala, baik di dunia maupun di akhirat. Sebab dengan jahil tadi apa tuan-tuan, dia boleh membawa pada sesat dan dia boleh membawa kepada kufur. Dari jahil itulah akhirnya membawa kepada kekufuran. Sebab tu dia membawa kepada celaka dan bala di dunia maupun di akhirat. Andai kata musuh-musuh si jahil itu berkumpul untuk mencelakakannya, tidak sama bahayanya seperti si jahil itu membahayakan diri sendiri. Contoh faham maksudnya? Maksudnya kalau kata orang jahil tu ada musuh, katalah dia ada 10 orang musuh, tiba-tiba 10 orang musuh tu membinasakan diri dia, tak bahaya lagi nak banding dengan apa? Dia sendiri binasakan diri dia dengan sebab kejahilan, kan? Musuh-musuh kita hari ni, kan, berbagai-bagai jenis musuh. Paling tinggi kalau kata dia binasakan kita, jasad kita saja binasa. Tapi dengan kepahaman yang betul, dengan iman yang kita bawa, kita bertemu Tuhan, kita akan selamat. Mana lagi bahaya dengan kita membiarkan diri kita dalam kejahilan, akhirnya kita binasakan diri kita, na'udzubillah, sampai akhirat. Maksudnya lagi bahaya kita lagi. Lagi bahaya jahil ni daripada musuh-musuh yang nampak lagi. Sebagaimana yang digambarkan oleh seorang penyair Arab ni, ma yablughul a'da'u min jahilin ma yablughul jahilu min nafsihi. Apalah yang dapat dibuat oleh musuh terhadap si jahil itu, tidak lebih dengan apa yang dibuat oleh si jahil kepada diri sendiri. Musuh kita, musuh orang jahil tu paling tinggi pun dia bunuh, habis mati. Kalau orang tadi dia jujur, dia benar, jumpa Tuhan, dia selamat, tak ada masalah apa, betul tak? Dia dizalimi dunia, di akhirat dia akan dapat pembelaan. Tapi kalau kata musuh kamu tu ialah jahil kamu sendiri, jahil sampai tahap sesat, tak erti beza hukum hakam agama, sampai tahap lebih teruk lagi, membawa kepada kufur, na'udzubillah, ketika tu dia akan membinasakan sampai akhirat. Mana lagi bahaya? Bahaya lagi musuh yang kamu cipta sendiri untuk diri kamu. Berkata yang lain pula, wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi fa ajsaduhum qabla al-quburi quburu. Si jahil itu telah pun mati meskipun ajal belum menjemputnya. Walaupun dia hidup lah ni, hidup jalan, tapi seolah-olah macam dia dah mati. Sebab jiwa dia dah mati. Bila hati mati, jiwa mati, tak nampak kebenaran. Walaupun dia hidup, tapi hidup dia tak ada manfaat, seolah-olah macam dah mati. Tubuhnya, jasad orang jahil tadi, itulah kubur, meskipun ia belum dikuburkan, walaupun belum dikebumikan lagi. Tapi kamu tu, kalau bahasa orang ni, orang panggil mayat hidup. Mayat hidup kalau istilah orang hari ni, berjalan dalam keadaan tak dapat keredaan Tuhan, berjalan hidup atas muka bumi dalam keadaan dijauhkan dari rahmat Tuhan. Jadi hidup pun serupa tak hidup. Baik, mati. Sebelum mati dah mati dah. Tambahan pula, kejahilan yang tercela pada umumnya ialah apabila seseorang itu jahil terhadap kewajipan yang diperintah Allah mengetahuinya. Itu kejahilan, semua orang tahu cara umum. Benda yang asas, solat 5 waktu tu fardu, hak tu semua orang tahu. Bila nak solat rendah pun tahu. Tiba-tiba benda yang asas dia tinggalkan. Menutup aurat, yang tu wajib, tu benda asas sebenarnya, benda asas. Budak-budak sekolah rendah pun tahu dah benda tu. Tapi tiba-tiba kita dah tua, kadang-kadang dah ada PhD pun tak tahu aurat lagi. Hak perempuan tu, hak lelaki pun sama kadang. Duk pakai seluar pendek lagi, kan. Jadi walaupun kita ada PhD, sebenarnya bodoh lagi. Sebenarnya masih bodoh lagi. Walaupun budak sekolah rendah tu, baru ngaji sekolah rendah, dia reti daripada kita lagi. Benda yang kewajipan ni, benda yang asas, benda yang umum, orang semua tahu. Awaslah wahai saudara-saudara sekalian, jangan sampai jadi jahil macam itu sekali. Selamatkanlah dirimu dari belenggu kejahilan kepada cahaya ilmu pengetahuan.
Tidaklah wajib anda meluaskan dirimu dalam ilmu pengetahuan. Bukan maksud Imam Al-Haddad tu dia kata macam tadi lah kan, kita mengaji sampai tahap kita menjadi alim ulama, bukan maksud itu kan. Itu tak dibebani semua orang. Melahirkan alim ulama tu memang kena ada, tapi adakah semua orang disuruh mengaji sampai jadi tok guru alim ulama? Tak kan, tak semua suruh begitu kan, bukan maksudnya begitu. Tetapi yang wajib anda mempelajari kadar yang perlu, yang tidak boleh tidak anda mesti mengetahuinya. Maknanya benda-benda yang asas dia, fiqh, tauhid, fiqh, tasawuf, betul yang berkait dengan Al-Quran, yang berkait dengan hukum hakam seharian. Benda yang tak dapat tidak, kita mesti bergelumang dengan benda tu. Adapun kita nak mendalami ilmu agama sampai tahap menjadi alim ulama, yang tu tak dibebankan semua orang. Yang tu setiap tempat ada wakil, tak apa dah. Kampung ni ada wakil, dia kena ada wakil juga. Tak ada langsung. Kalau tak ada, tak lepas lagi tuntutan fardu kifayah tu. Dia tuntutan terhadap alim ulama tu macam keperluan kita terhadap doktor lah kan. Fardu kifayah tu dia lepas bila keperluan tu mencukupi. Contoh kalau kata kawasan tu cukup seorang doktor, dah boleh cover semua, mana kata lepas fardu kifayah. Tapi kalau kawasan tak lepas, 10 orang pun cukup, kena 10 orang. Sebab dia bergantung kepada penyakit yang nak dirawatnya. Begitu juga alim ulama ni, dia bergantung kepada penyakit yang perlu dirawat. Kalau kata orang kawasan tu okey semua kan, satu daerah tu seorang ulama cukup dah, cukup. Tapi hari ni tuan-tuan rasa-rasa cukup kat seorang. Hari ni begitulah kan. Bila penyakit tu makin tersebar kan, penyakit rohani makin tersebar, keperluan untuk melahirkan alim ulama tu dia lebih lagi. Keperluan ni makin tinggi. Seperti mana keperluan terhadap doktor dan pakar perubatan tinggi, disebabkan penyakit makin bertambah. Akhir zaman memang berbagai-bagai penyakit. Antara tanda akhir zaman ni, banyak penyakit-penyakit yang tidak dikenal dahulu dia muncul. Dan antara doa yang Nabi SAW ajar kita itulah Allahumma inni. Jadi kita berdoa Allahumma inna na'udzubika minal junun wal juzam wal baras was sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada junun. Junun ni gila. Nabi ajar kita minta berlindung dari gila. Sebab gila ni dia macam-macam. Ulama sebut al-jununu funun. Gila tu berbagai-bagai gila. Gila apa tu gila? Gila harta, gila dunia, gila jawatan, gila pangkat, gila kemegahan. Akhir zaman ni lagi macam-macam gila. Gila hak gila biasa tu kita tahu dah. Hak gila murayan ada, macam-macam gila kan. Jadi Nabi ajar kita berdoa minta berlindung dari gila. Bila Nabi ajar tu maknanya Nabi tahu kan, bermacam-macam gila akan mai. Lebih-lebih lagi kita di akhir zaman ni. Wal juzam, juzam ni wal baras, baras ni penyakit kusta. Bukan, baras ni sopak. Juzam kusta. Wasayyil asqam, dan minta berlindung juga daripada penyakit-penyakit yang buruk. Jadi semua bentuk penyakit ni, tak kira lah namanya coronavirus, COVID-19 ke apa benda nama sekalipun, hakikatnya dia semua mai daripada Allah kan. Betul kita disuruh usaha ikhtiar kan, tapi kita kena faham benda tu semua mai daripada Allah. Adapun teori apa nama dikatakan disebarkan macam-macam teori lah, tu tuan-tuan baca sendirilah kan. Tapi hakikatnya semua mai daripada Allah benda tu kan. Dan kita kena faham yang nak menyembuhkan pun Allah kan, tanpa kita mengabaikan asbab-asbab yang zahir ni. Nasihat daripada KKM kita dengar juga kan. Tapi rasanya kalau setakat, kalau kata nak sampai tahap cutikan solat Jumaat, rasanya belum sampai tahap tu lagi, walaupun ada negeri yang buat kan. Dia cerita macam ni lah tuan-tuan. Cerita dia dalam fiqh ni, dia ada kaedah ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Darurat tu ditentukan dengan kadar dia. Contoh macam ni lah, dalam kitab fiqh sebut, memang disebut dalam kitab fiqh sebut benda tu berdasarkan nas-nas yang kuat. Kalau sampai tahap kita kena cuti solat Jumaat, memang kena cuti. Sama macam kitab fiqh sebut, bila kita lapar sampai tahap tak ada makanan dah nak mati, boleh makan babi. Tapi realitinya adakah? Realitinya kita lapar betul-betul sampai tak boleh makan babi. Tara nak jumpa babi tu banyak lagi. Betul tak? Contoh dalam hutan dah nak mati sangat ni. Tara jumpa babi tu ada daun kayu lagi, ada ayak ni lagi, macam-macam lagi. Kalau kita belajar dengan komando macam ni, Tara nak jumpa babi tu banyak benda lagi.
Itu tapi pasal apa ulama sebut babi? Ulama nak sebut contoh yang paling apa? Paling jauh, sampai tahap tak ada dah. Begitulah umpamanya. Sampai tahap boleh tinggal sembahyang Jumaat. Tapi bukan semudah-mudah sekadar kebimbangan boleh tinggal tu. Sekolah masih buka lagi. Universiti masih buka lagi. Banyak tempat-tempat lain masih buka lagi. Sebab tu negeri lain tak ada umumkan cuti solat Jumaat pun. Hal seorang tu je pelik kan. Pelik sikit pada orang tu. Jadi dia faham soalan macam tu lah. Faham macam dalam kitab sebut boleh makan babi, terus nak ligan babi. Lambat lagi. Tara nak sampai ke situ lambat lagi. Tara nak cutikan Jumaat tu, banyak lagi proses dia tu. Benarkah kita sampai tahap darurat begitu? Itu sebab tu kita kata walaupun ada pendapat begitu, tengok negeri lain tak ada pun. Negeri lain pun ada mufti dia juga. Bahkan menteri agama kita pun tak kata gitu pun. Kan? Jadi tak perlu pun sampai tahap nak cutikan solat Jumaat. Belum sampai tahap begitu lagi. Kan? Belum sampai tahap begitu. Yang betul-betul dah kena, dia cuti. Pergi dengan langkah penjagaan lah. Rasa tak mau salam, tak payah salam. Kan? Buat Jumaat dengan ringkas dan sebagainya. Dia benda tu tak semudah yang kita sangka. Kadang-kadang kita rasa benda kita buat tu betul. Kan? Tapi kadang-kadang menzahirkan kekurangan cerdik kita juga. Kan? Seolah-olah kita je jumpa hadis tu, jumpa cerita Sayyidina Umar. Orang lain tak jumpa. Kan? Orang lain tak jumpa. Kan? Tuan-tuan boleh nampak apa yang saya maksudkan. Jadi sebenarnya tak semudah tu. Kan? Bahkan saya rujuk kepada ada ulama di luar pun dia kata kan, kalau sampai tahap darurat, sampai tahap universiti dia arah tutup, sekolah arah tutup, tu betul darurat. Tu munasabah. Ni sekolah tak tutup lagi. Tutup sebab cuti sekolah ni. Kebetulan cuti sekolah kan. Sampai tahap ada yang kata hari ni tak sembahyang Jumaat. Orang buat apa ni? Dia buat kelolo kan. Kalau gitu kami nak siap-siap lah, nak pergi pasar raya lah kan. Sampai tahap begitu kan. Benda tu kadang-kadang kita menyebabkan orang pandang agama ni kan, dia tak semudah begitu. Bila sebut dalam kitab lapak boleh makan babi, bukan terus ligan babi, jauh lagi proses dia. Darurat boleh tinggal Jumaat, jauh lagi. Ni saya nak abak sebab saya rasa pelik sangat. Dan saya rasa pelik sangat. Kat Malaysia ni ramai lagi mufti, ramai. Tiba-tiba hak seorang tu dia pelik sikit. Pelik pada orang. Kan? Pasal apa yang lain belum sampai. Kalau betul-betul sampai tahap kan, darurat barulah betul. Dan rasanya kalau sampai darurat ni kita pun tak mahu keluar rumah dah. Betul tak? Tak payah hampa-habak pun kita tak pergi lah. Tak tunggu orang habak pun, rasa budak-budak tak pergi sekolah lah. Kita sendiri letak anak kita kat rumah. Hak ni sekolah kita pergi lagi. Kan? Pasar raya kita pergi lagi. Kan? Panggung wayang penuh lagi. Pasar malam penuh lagi. Kan? Hak tu lagi kira lagi ni. Tiba-tiba solat Jumaat dicutikan. Ini pelik ni. Kan? Ini dah terlajak pandai ni. Terlajak pandai ni kadang-kadang payah kat tuan. Nak kena kata kat benda tu. Terlajak pandai ni kadang-kadang payah juga. Serupalah kita kata lapar nak mati dah. Kedarah babi terus. Padahal banyak lagi benda lain. Kan? Banyak lagi benda lain nak sampai ke tahap babi tu. Contoh tu ulama buat yang paling jauh. Sampai tak ada lain babi tu boleh makan. Nak kita begitu. Tapi kadar darurat tu bagaimana? Kan? Betul tuan-tuan? Kan? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dan mudah-mudahan Allah menghapuskan duka cita kita di dunia dan di akhirat. Apa-apa pun kita orang awam tak ada masalah apa, kita ikutlah kan. Kalau macam kita ada Kedah, ikutlah. Kalau sampai Kedah nanti pun dia arahkan cuti Jumaat, kita ikut saja. Dia senangnya orang awam ni dia ikut saja. Dia ikut saja mazhab mufti dia. Jadi kaedah menyebut mazhabul awam mazhabu muftihim. Mazhab orang awam mazhab mufti mereka. Kalau kata di Kedah pun kata darurat, kita cuti Jumaat, cuti lah kan. Begitulah kan. Kita ikut saja kan. Cuma setakat ni belum ada lagi kan. Wallahu a'lam bis-shawab. Wal marji'u ila Allah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.